Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan cara-cara memandikan jenazah. Okey, apa maksud memandikan jenazah adalah perbuatan meratakan air ke seluruh badan anggota jenazah untuk menghilangkan najis dan kekotoran serta mengangkat hadas. Okey, hukum dia adalah fardu kifayah. Okey, terdapat dua cara memandikan jenazah. Pertama, cara untuk memandikan jenazah lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang tidak ada penyakit. Cara dia adalah macam biasa je. Nanti yang kedua adalah cara-cara memandikan jenazah untuk bagi jenazah tersebut yang mempunyai penyakit. Nanti saya akan tunjuk. Okay, terdapat beberapa syarat untuk memandikan jenazah adalah orang yang boleh memandikan jenazah yang pertama adalah berakal, Islam, dipercayai dan amanah, balik. Okey, yang kedua adalah orang yang boleh memandikan jenazah bagi jenazah lelaki. Yang pertama adalah orang lelaki, yang kedua adalah anak lelaki dia, yang ketiga adalah si isteri dia, yang keempat adalah anak perempuan dia. Okey, manakala bagi perempuan adalah suami dia, anak lelaki dia, anak perempuan dia, perempuan dan lelaki yang mahram dengannya. Bagi kanak-kanak yang tak balik lagi, yang tak cukup umur lagi, tak kisah lelaki ataupun perempuan yang memandikan si jenazah tersebut. Okay. Terdapat dua niat memandikan jenazah, iaitu untuk jenazah lelaki adalah nawaitu al-ghusla adaan hadza mayyiti lillahi ta'ala. Maksud dia adalah saya niat memandikan untuk memenuhi kewajipan dari mayat lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Okay. Bagi jenazah perempuan adalah nawaitu al-ghuslan adaan an hadhihi mayyiti lillahi ta'ala. Okay, maksud dia saya niat memandikan untuk memenuhi kewajipan dari mayat perempuan ini kerana Allah Ta'ala. So sekarang adalah simulasi memandikan jenazah. Okay, pertama, kalau dia pakai baju, kita kena buka segala pakaian semua pakaian yang dipakai. Okay, seterusnya kita kena periksa kuku-kuku yang dia ada. Kalau kuku mereka panjang, kita kena potong seperti jadi patasan. Okay, second, kita kena cek semua bulu-bulu kecuali bulu kemaluan. Kalau bulu mereka panjang, kita kena cukur. Okay, seterusnya, semasa menyiram si jenazah tersebut, kita angkat sedikit kepala mereka dan menekan di bahagian perut dan kita urut ke bawah untuk mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang ada, dan jika kotoran tersebut dah tiada, kita boleh letak seluruh ke bawah ke kepalanya. Suka saya ingatkan bahawasanya kita harus menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa memandi. Selepas menyiram dengan air biasa, kita boleh menggunakan air sabun untuk menghilangkan segala kotoran yang berada di atas badan mereka dengan menggosok perlahan-lahan daripada kepala, rambut, lepas tu tangan, badan, kaki dan alat perabotnya. Selepas dicuci dengan air sabun, kita jirus kembali dengan air biasa, dan selepas itu kita menggunakan air bidara untuk dijirus ke atas badan jenazah. Orang yang memandikan jenazah hendaklah membudukan jenazah, tapi
tidak memasukkan air dalam mulut dan telinga mereka, malah melakukan seperti macam biasa sahaja. Jika sudah selesai, badan jenazah hendaklah dilap bagi proses seterusnya, itu mengapankan jenazah. Okey, ini cara untuk memandikan jenazah, iaitu dengan kita mentayamumkan mereka. Pertama, kita hendaklah menyediakan 3 bekas berisi pasir. Okey, setelah menyediakan bahan tayamum, kita hendaklah menggunakan pelitup muka dan sarung tangan semasa memandikan jenazah yang berpenyakit ini. Okey, pertama kita buat macam ni. Mula kita sapu muka dahulu. Semasa hendak mentayamumkan jenazah yang penyakit ini, kita hendaklah menyapu di atas beg plastik mayat tersebut, sebab kalau kita buka plastik, takut kita kena penyakit tersebut. Okey, meratakan setelah kita bertayamumkan di muka, seterusnya kita meratakan kembali dan kita ambil bahan tersebut dan kita meratakan dan kita sapu di bahagian tangan sebanyak 3 kali. Setelah bahagian kanan, tangan kanan sudah habis, lepas tu kita ambil yang akhir sekali dan kita meratakan dan kita sapu sebanyak 3 kali juga. Okey, hanya 3 step sahaja yang diperlukan dan selepas itu dia dibawa untuk proses seterusnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Aiman bin Muhammad Zaki. Saya pelajar dari KKTM Kuantan. Hari ini saya ingin membuat simulasi tentang cara pengurusan jenazah, iaitu cara mengafankan jenazah. Langkah pertama dalam mengafankan jenazah ialah bentangkan 5 utas tali, iaitu 1 utas di ujung kepala, 1 utas di ujung dada, 1 utas di sendi dan yang 1 utas terakhir di ujung kaki. Langkah kedua, bentangkan 1 lapisan kain putih jenazah tersebut dan taburkan serbuk cendana untuk mewangikan jenazah tersebut. Dan seterusnya, bentangkan lapisan kedua dan taburkan serbuk cendana lagi sekali. Seterusnya, bentangkan lapisan kain putih yang terakhir dan taburkan sekali lagi serbuk cendana. Seterusnya, susun kapas pada kain putih jenazah tersebut dijadikan sebagai alas untuk jenazah dan taburkan serbuk cendana sekali lagi pada sejak kapas tersebut. Seterusnya, angkat mayat jenazah tersebut dan letakkan di atas kain putih yang disediakan yang telah dibubur. Seterusnya, letakkan kapas di atas, di ujung lengan, lapikkan di ujung lengan jenazah tersebut, serta letakkan kapas di rongga jenazah seperti lubang hidung dan lubang telinga. Langkah terakhir ialah
membalut jenazah tersebut serta mengikat dengan tali yang disediakan pada setiap anggota badan seperti di ujung kepala, di ujung dada, di sendi dan di ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Aizat bin Rizwan dari grup C. Dan saya telah diberi tugasan Pahit Akidah pengurusan jenazah bahagian pengebumian. Okey. Jadi sebelum saya pergi ke simulasi, saya akan terangkan tujuan kita melakukan pengebumian jenazah. Okey, tujuannya kerana untuk menjaga keselamatan, dan yang kedua maruah, dan yang ketiga kehormatan jenazah. Okey. Masa pengebumian kita diharuskan dilakukan bila-bila masa, tapi makruh dilakukan waktu terbitnya matahari. Matahari tepat di kepala, iaitu waktu syuruk dan terbenamnya matahari. Okey, itu ialah makruh. Lepas tu harusnya menguburkan beberapa jenazah dalam satu kubur, itu harus. Kemudian sunat mengeringkan sunat meninggikan tanah perkuburan sekadar sejengkal dari aras tanah. Sunat juga mendalamkan kubur untuk mengelakkan dia berbau dan digali semula oleh binatang buas ataupun haiwan manusia. Okey, kemudian wajib menghadapkan muka jenazah ke arah kiblat. Dan kemudian kita sunat mendoakan jenazah setelah selesai dikebumikan. Okey. Bagi memulakan simulasi ini, sewaktu jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan, kita disunatkan untuk membaca Al-Fatihah bagi setiap langkah ketika jenazah dibawa ke tanah perkuburan. Okey, dalam simulasi ini saya akan membuat sebanyak 3 kali. Okey, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selepas tu kita akan bawa jenazah ini ke tanah perkuburan. Okey, seperti seterusnya kita akan menunjukkan contoh-contoh yang lahat. Okey, contohnya di sini. Okey, di sini seperti mana yang kita tahu, kedalaman dia ialah 7 ataupun 6 kaki dan lebar daripada situ ke sini sebanyak 3 ataupun 4 kaki. Okey. Kenapa kedalamannya 7 kaki? Kerana supaya binatang buas tidak boleh digali dan supaya bau mayat dia tidak keluar. Okey. Selepas tu liang lahat haruslah diselaraskan ke arah kiblat, iaitu di Kaabah di Mekah. Okey. Tanah kubur ataupun jenis tanah dia terbagi kepada 2, iaitu tanah keras dan tanah lembut. Sekiranya tanah ini lembut, kita akan buat di bawah, dan di dalam tanah tu ada satu lubang. Manakala tanah keras pula, kita akan buat lubang untuk meletakkan jenazahnya di tepi. Okey, jadi dalam di sini tanah yang sudah saya korek ni sebagai satu contoh, dan anggap saja kedalaman dia ialah 7 kaki
dan lebar dia ialah 3 hingga 3 kaki. Okey. Jadi, mari kita mulakan dengan memasukkan jenazah. Setelah jenazah sampai ke tanah perkuburan, kita hendaklah mengangkat jenazah dengan berhati-hati dengan penuh lemah lembut kerana supaya tidak menyeksa jasad jenazah. Okey, sewaktu kita mengangkat jenazah, kita disunatkan untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian apabila kita hendak masuk ke tanah perkuburan, sebelum itu saya ingatkan dalam proses ini digalakkan untuk kaum lelaki saja untuk melakukan ini. Manakala kalau kaum wanita hanya ziarah saja. Okey. Jadi kita mulakan dengan kaki kubur. Okey. Dan kita akan masukkan dia, mulakan dengan kaki kubur. Disunatkan kepala dahulu. Dan apabila kita ingin meletakkannya, kita jenazah haruslah menghadap ke kiblat. Okey, contohnya kiblat di sebelah sana. Jadi saya mengiringkan dia sebelah sini. Okey. Setelah saya mengiringkannya, kita haruslah membuka ikatan di setiap yang kita buat tadi sewaktu kita mengkafankan jenazah. Okay, jadi ikatannya kita perlu dibuka. Okay. Masalah buka. Ini dah kepala. Setelah bukanya, kita haruslah meletakkan 3 katul batu. Selepas kita letakkan jenazah dalam keadaan yang betul, mengiring dan menghadap kiblat, kita akan memasukkan 3 kepal tanah dan kita akan membaca kepala yang pertama ialah minha khalaqnakum wa lakinhu indal mas'alatil hujjata, dan yang kedua kita akan baca wa fiha nu'idukum wa haftah wa basma'i lirujhi, dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jaffi arda anha ambaihi. Okey. Okey, setelah itu kita akan menutup jenazah dengan papan atau papan keranda. Okey, contohnya macam ni. Lepas dah letakkan dia, kita akan gambuskan dia. Dan sewaktu kita gambus, kita akan tinggikan sedikit ketinggiannya tak tinggi pun, hanya sejengkal saja dari tanah. Okey. Okey, setelah digambus, hasil dia akan jadi ni. Dan ketinggian dia tak dia tinggi sangat dan tak dia rendah sangat. Ketinggiannya seeloknya sejengkal dari aras tanah. Okey, cukup macam ni. Dan di atas kuburnya kita akan meletakkan batu nisan. Kerana apabila orang ingin menziarah jenazah, orang itu akan mengenal pasti di mana kuburnya. Okey, selepas dah siap begini, kita akan disunatkan membaca talqin bagi orang yang sudah balik ataupun berakal. Okey. Setelah mayat telah dikebumikan, kita disunatkan untuk membaca talqin. Dan orang yang membaca talqin itu haruslah duduk di hadapan kepala jenazah. Jadi mayat tadi kepala dia di sini. Dan pembaca talqin itu haruslah membelakangkan kiblat. Okey. Dan orang-orang yang hadir itu haruslah membaca doa. Dan sekiranya mayat itu lelaki, haruslah baca Allahumma ikunhi hujjata, Allahumma sabbihu ala haq, Allahumma fillahu warhamhu. Okey, sekiranya mayat itu ialah perempuan, doa dia berbunyi macam ni. Allahumma lakanha hujjataha, Allahumma sabbiha ala haqqi, Allahumma firlaha warhamha. Dan pembaca talqin akan memulakan bacaan talqinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikul illa wajhu lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilna jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra khalaqnakum li ajrin was-sawabin wa fiha nu'idukum lid-dunya wat-turab wa minha nukhrijukum lil ardil wal hisab bismillahi billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azal ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun in kana ajma'in fakul huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayinati min rabbi fattaba'nahu wa mana bihi wasadaqna bi risalatihi fa in tawallaw fakul hasbiyallah la ilaha illa wa ala kulli tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wa lam ya abdallahi anna mautal haq wa anna nuzul qabril haq wa anna su'ala munkari wa nankir haq wa anna ba'sa haq wa anna hisaba haq wa anna mizan haq wa an siratal haq wa anna naran haq wa anna jannatal haq wa anna sa'ata tiyatun la raiba fiha wa anna wa yab'asu man fil kubur wa nastaudi'uka Allahumma ya in anisa kulli hayati wa ya hadiran laisa bi ibin nisa wa datana wa datahu warham rubatana wa urbatahu walakinhu hujjata wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala sesuatu yang mati kecuali Tuhan Allah yang mempunyai perintah dan kepadanya kamu dikembalikan. Tiap-tiap diri akan merasakan kematian dan bahawasanya pahala untukmu dan dicukupkan pada hari kiamat. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Daripada tanah kami jadikan kamu dan kepada tanah kami kembalikan dan dari tanah juga kamu akan kami hidupkan sekali lagi. Daripada tanah kami jadikan kamu bagi mencari upah dan pahala. Kepada tanah kami kembalikan kamu bagi makan ulat dan tanah. Dan daripada tanah kamu akan dikeluarkan bagi menghadiri pada mahsyar dan menjalani perhitungan. Dengan nama Allah dan dengan Allah dan daripada Allah dan kepada Allah atas segala agama Rasulullah. Inilah yang dijanjikan Tuhan dan benarlah perkataan Rasul-Rasul. Hanya dengan satu suara keras lantas semua orang di bawah kehadapanku. Wahai hamba Allah, nama hamba Allah, anak hamba Allah, mudah-mudahan Allah mengasihi kamu dunia dan segala kemegahan. Sudah habis untukmu, sekarang kamu sudah dalam permulaan alam barzah, maka janganlah kamu lupakan iktikrar yang sudah kamu iktirarkan di dunia untuk menempuhi hari akhirat, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Kalau datang kepadamu dua orang malaikat dan kepada kawan-kawanmu yang sama dengan kamu dari umat Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu terkejut dan takut kerana kedudukan keduanya adalah makhluk Allah serupa kamu juga. Kalau mereka sudah datang dan mereka dudukkan kamu dan mereka bertanya, siapakah Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa Nabi kamu? Apakah itikat kamu? Dan apa yang kamu bawa mati? Maka jawablah, Allah Tuhanku. Kalau mereka tanya lagi, maka jawablah, Allah Tuhanku. Kalau mereka tanya lagi kali ketiga, dan itulah kesudahan yang baik, maka jawablah dengan suara yang lantang, tidak takut dan gelisah, Tuhanku Allah, Nabi Muhammadku, Al-Quran kitabku, Kaabah kiblatku, sembahyang kewajipanku, kaum muslimin saudaraku, Nabi Ibrahim bapaku,
dan aku hidup dan mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu ditanya lagi tentang orang yang dirasulkan untuk kamu dan untuk sekalian makhluk, maka jawablah bahawa beliau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kami Al-Quran dari Tuhannya, maka kami mengikutinya dia. Kami beriman dengan dia. Kami membenarkan kerasuluannya. Andai kata orang yang tidak mahu mengikuti dia, maka apa boleh kami buat? Kami hanya mengatakan pemimpin kami Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Kepadanya kami tawakal dan dialah Tuhan Arash yang besar. Ketahuilah, wahai hamba Allah, bahawasanya mati itu adalah benar. Turun ke kubur itu adalah benar. Pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah benar. Bangkit kesudahan mati itu adalah benar. Dihitungkan dosa dan pahala itu adalah benar. Timbang itu adalah benar. Titian surat mustaqim itu benar. Neraka itu benar. Syurga itu benar. Hari kiamat pasti datang. Tidak ragu lagi bahawasanya Allah akan membangkitkan kembali sekalian orang yang dalam kubur, dan kami menitip kamu kepada Allah. Dan selepas itu kita akan membaca doa bagi menghabisi doa bacaan talqin tadi. Dan doa talqin bagi mayat lelaki ialah Allahumma aslamahu ilaikal syiha'u min waladi wa ahli wa karabatihi wa ahwani wa farakaman kana yuhibbul kurban wa haji min sa'atil daril wal hayatil ila zulmatil qabri wa dikihin wa nazala bik wa anta khaira manzul bihi min aqabtahu wa fabi zambihi fa in afauta fa anta ahlul auf. Allahumma anta raniyun an azabi wa huwa fakirun ilal rahmatik. Allahumma ashkur hasanatahu wa tajawaz an sayiatihi wa syafi' jama'atanna fihi au wa'fir zambahu wa afsalahu fihi qabrihi wa hu min azabil qabr wadhil alaihi amana warraha fil qabri waqfihi kulli haulin duna jannati wa warafa'hu fi iliyin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekiranya mayat itu ialah perempuan, doanya berbunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamaha ilaika asyiha'u min waladiha wa ahliha wa karabatiha wa ihwaniha wa farat man kana yuhibbul kurbaha wa rajat min sa'atil daril wal hayatil ila zulmati qabri wa dikihi wa nazalat ika wa anta khairi manzulin biha in aqabtaha fa bizambiha fa in afauta fa anta ahlul auf. Allahumma anta raniyun an azabiha wa hiya fakiratun ila rahmatik. Allahumma shkur hasanataha wa tajawaz an sayiatiha wa syafi' jama'atana fihi waghfir zambaha wa afsah laha fil qabri wa azidha min azabil qabr wadhil alaiha amana warrohha fil qabriha waqfiha kulli haulin dunal jannati fahu fi iliyin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayatil ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyitatil arba'a takbiratin fardul kifayatil ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasa' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqati minal khotoya kama yunaqqa thawbul aibadu minad danasi wa badilahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladzina sabquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi